Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Sihat? Okey, terima kasih yang sudi tunggu puaka setiap minggu. Ada pula sampai sekarang minta Zeri, boleh tak adakan lebih banyak lagi? Janganlah. Azab you all nak buat satu minggu satu episod. Azab. Kita semua busy. Kita semua buat ni macam part time je. Hari-hari kita buat. Dan satu lagi, terima kasih. Diharapkan you all semua suka dan enjoy Poker X. Dan Poker X ni jangan keliru sangat. Sebab Poker X ni tak semestinya cerita hantu je outdoor tau. Kadang-kadang ganti adalah kita jemput macam kan perukia ke, peramal ke, apa kan semua. Yang akan kasih tips macam gitu. Tak semestinya nak menghantukan diri je kan. Okey. Dan sebelum apa-apa, nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah beri sumbangan yang sangat banyak. Kami doakan semoga Allah saja yang dapat balas jasa budi baik awak dengan rezeki melimpah ruah lah. Okey, yang kata orang tu tengah dalam pusing kepala tu kan, tak tahu apa, rumah apa nak beli, bajet tak ada tapi nak beli rumah tu semua. You all boleh ke Tag Team MSG. Call aja dorang. Kalau ada masalah kewangan, telefon dorang macam nak beli rumah dengan wang sedemikian rupa. Mungkin dorang ada solution. Okay, you gini ke macam gitu Okay, untuk semua yang asyik tanya-tanya nak beli jam ni. Okay. Kan? Okay, boleh pergi je The Counter Clockwise Specialist punya Instagram. Sekarang kita dah collab dengan Puaka dengan Time to Hijrah. Adakan Wall Clock Puaka. Jadi yang Jawi tu actually nama kita. Nama program ni Puaka. Okay, dan malam ini kita bersama dengan Taufik. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ni Taufik ni sebenarnya dia ada kedai Kedai apa tu? Kedai gunting rambut. Gunting rambut guys. Pernah tak ada perempuan tang gunting rambut ke semua lelaki je actually? Perempuan pun ada tapi yang minat rambut pendek lah. Oh, okey. Kat mana kedai? Boatquay. Oh, jangan cancar. Bukan kaling-kaling guys, Boatquay. Apa nama, sorry? Bodega. Bodega Barbershop. Okey. Bodega anda gunting rambut? Bodega. Okey. Tak kalau aku fikir tu lain bagus. Boleh jadi kempen. Dia dah merepek. Dia bawa apa dia dah merepek. Okay, kalau korang semua nak try gunting rambut, mana tahu kan jalan kat Boki, terlupa, alamak aku nak gunting rambut, boleh ke Bodega. Okay, 50% pas ni Rambut puaka lah. Rambut puaka, tak macam mana tak rambut puaka tu Okay, Taufik. Cerita apa nak cerita? Okay, sebelum nak tanya, ni stupid question tapi tak apa. Kalau kat kedai-kedai ada apa-apa tak? Ada juga. Tapi tak berapa menyeramkan lah. Tapi mungkin nanti saya akan kongsi lah. Pasal saya dah organise cerita dari kecil sampai tu kan. Okay, kita dengar daripada... Kita mulakan dari saya kecil lah. Jadi saya ni kecil-kecil, sekarang dah tak rasa. Tapi bila kecil-kecil tu saya boleh rasa kalau aura tu. Macam kalau saya pergi rumah orang kan, saya boleh tahu macam ni family orang beramal ibadah. Macam ni orang family macam mana. Example macam rumah makcik saya lah. Family dia kira orang yang solat semua kan. Rumah dia rasa aman tapi kat tingkap semua kan. Nanti ada hari boleh rasa lah macam ada entity nak masuk, benda macam gitu. Tapi ni saya rasa macam gitu je, tak berapa menakutkan itu lah. Tapi macam bila saya kecil-kecil ni satu kali saya tinggal Bukit Batok. Bukit Batok East lah, dekat daerah church. Rumah BTO itu time. Saya family baru move in. Family saya yang pertama lah, 1997. Okay. So kita seorang ni family yang tinggal tu time. Terus bapak saya ni, cerita bapak saya dulu dia bila kita pindah tu apa nama dia? Dia punya bapak saya akan nampak macam ada orang. Dia bentuk orang, pakai macam orang tapi dekat tingkap macam Spiderman lah. Panjat-panjat. Terus apa? Tu kat luar rumah. Luar rumah. So saya punya tingkap tu menghadap main road. Okay. Menghadap church lah. Tu ni nampak. So bawa saya kata mungkin orang jatuh ke apa kan, roh dia apa. Saya tak tahu lah, wallahualam. Habis satu kali ni ada accident depan rumah saya. Dia nak elak, driver ni nak elak nyonya. Dia first lane,
dia terlanggar, dia nak elak Nyonya Sembrang, dia terlanggar pokok. Habis debris dia semua dekat situ lah. Satu hari saya pergi pasar dengan bapak saya, kita sembrang jalan. Saya tak tahu asal lah, saya tergerak hati nak pergi tengok debris dia lah. Dia punya car plate semua masih ada. Saya tengok, saya macam attracted kat benda tu. Saya tengok renung lama-lama. Habis lepas tu bapak saya panggil, saya pun naik atas. Malam tu saya nak tidur, angin kuat lah. Saya terbangun pukul tak tahu pukul berapa. Angin kuat, saya punya langsir dah, melayang saya boleh rasa ada entity tau. Dekat tingkap lah tengok saya. So benda macam gini saya boleh rasa lah kecil-kecil. Habis pernah tak dengar macam kalau orang accident, taruh macam darah dia bekas dekat situ, tapi orang cakap kau nak tahu, ambil limau ke apa, perah kat darah dia nanti malam. Pernah dengar juga Pernah. Nanti pasal dulu ada orang terjun lah kat rumah saya kan. Kita budak-budak mengarut ni cakap malam Jumaat kita buat gini macam tu. Pernah buat? Tak buat lah. Okay. Saya tak suka lah benda macam kau nampak saya tak suka memanggil lah, saya tak suka test lah. Jangan guys, jangan cuba. Kau nanti kita terpekik-pekik datang rumah korang. Tak test. Okey. Habis terus satu cerita kecil-kecil, kita pergi kubur. Saya dengan makcik saya, dengan family saya lah. Kita ziarah keluarga-keluarga yang dah pergi kan. Tiba-tiba kita dekat satu, saya lupa kubur siapa. Tu ada satu orang Arab datang, berjubah. Habis dia datang, muka dia macam peaceful loh. Aman dia muka dia, berseri. Tu dia kata, boleh saya sedekahkan berapa doa dekat arwah dia. Kita okey lah. Kita okey, lepas tu dia dah habis. Dia senyum kata, terima kasih. Dia jalan tu, bagus saya gini. Kita cakap sekejap je, pusing dia dah hilang. Pasal kubur kan straight gitu kan, lapang kan. Hilang. Terus itu one of my kecil-kecil pada saya misteri lah. Semua nampak semua nampak. Kita interact dengan dia lah. Bila dia baca tu, kita ke belakang sikit lah. Kasi dia main show kan. Lepas tu bila ada macam, after that ada macam family discussion tak? Apa tu? Tak ada. Pasal saya rasa family saya, bapak saya especially, dia tak suka dwell into this lah. Okay. Pasal dia kecil-kecil, dia punya orang, dia kecil-kecil dah kena kerja. Habis dia tak suka layankan benda gini. Okay. Habis lagi satu cerita ni, ni seram sikit lah. Ni cerita Shelly. Kecil-kecil saya dalam primary school lah. Kita main hide and seek. Shelly dia dekat daerah Pasir Ris lah. Saya tak silap saya lah, pasal saya lupa dia punya exact tempat. So dia macam blok. Satu tingkat tu ada 2 unit. So satu rumah. Kita ambil satu family, kita punya family ni, kita ambil 4 tak salah saya. So 2 kat atas, 2 kat bawah. Habis saya dengan saudara mara ni semua, kita macam kita main and seek lah. Tapi kita punya rule is kita main ni 2 tingkat je kat bawah ni. Saya lupa tingkat 3, tingkat 4 gitu lah. Jangan naik Terus dah main, dah berapa round itu kita cakap, alamak tak ada kick lah. Terus saya kata macam kita pergi tingkat atas lah, biar dia ni susah cari kita lah. So saya naik ramai-ramai. So bila saya masuk satu tempat ni, satu bilik ni lah, rumah ni, satu apartment ni saya masuk, saudara lain ikut. Terus ramai-ramai masuk. Terus cakap, alamak ni tak ada kick lah. Nanti kalau satu kena, semua kena kan. Saya lari pergi satu apartment. Lepas tu bila saya masuk dalam satu bilik ni, so bila saya masuk, saya menghadap, ni pintu saya masuk, sebelah kiri, sebelah kanan ada meja. Bawah habis saya ada meja. Depan meja tu ada katil. Okay. Jadi saya masuk, saudara saya semua masuk. Saya sembunyi bawah meja. Yang lain semua, alamak, mana nak sembunyi. Terus diorang tak ada tempat nak sembunyi, diorang lari. Dia satu saudara saya dia masuk lagi. Lagi satu saudara patah balik, dia masuk. Dia pergi depan saya yang kat tepi katil lah. Dia sembunyi sana. Jadi saya pun tunggu orang nak tangkap kan. Terus macam, mana ni? Dah lama lah. Terus saya start berbual dengan saudara saya yang sana lah. Nama dia Azim. Azim gini, tapi dia tak jawab. Berbual. Azim, dah lama sangat ni. Kita gerak lah. Tu Zim, dia tak jawab. Saya pergi, tengok tak ada orang. Saya pergi bawah katil, tak ada orang. Terus saya, okey lah, gini macam yang nak main game. Saya masa tak puas hati lah, tak boleh jadilah. Terus saya pergi semua bilik lah. Saya check, tak ada orang. Saya pergi next apartment, saya tak ada orang. Saya turun, last semua dah. Kau pergi mana? Saya pergi sembunyi lah. Tu saya nampak saudara Azim tu lah. Azim kau pergi mana? Aku dengan dia orang lah. Siapa tu? Itu saya. Okey lah, tak apa lah. Dan saya diam-diam, terus lain hari baru saya cerita kat dia orang lah. Terus selamat dia tak kacau, dia cuma apa tu? Dia gitu je. Kalau kampung pula dia main sembunyi, time tak tahu macam kena simpangan tu titik lah apa tu semua kan. Itu nanti ada story juga. Ada juga. Okey. Okey, cerita seterusnya. Cerita seterusnya masih kat rumah sama blok dekat Bukit Batok ni. Saya tengah tidur. So saya tidur seorang, bilik seorang. Malam-malam ni saya rasa ni saya terbangun. So bila saya terbangun ni, saya menghadap pintu.
saya punya, kira saya bangun, saya menghadap pintu, dekat pintu ada satu lembaga hitam. Saya tak nampak apa features lah. Dia hitam je, tu dia panggil saya. Dekat tepi pintu dia panggil saya, dia gini lah. So saya duduk, saya tengok dia tengok saya. Terus dia jalan. Saya pun tak tahu asal, badan saya ikut dia. Saya diri, saya pergi towards, saya pergi daerah dekat tempat mana dia diri tau. Saya pergi, bila saya pergi kat sana, dia dah pergi tempat lain. So saya pergi sana, saya pergi ambil 2-3 tapak lagi ke depan kan. Terus saya tengok dekat pintu main door saya, sebelah kanan ni lah. Dia dah dekat pintu main door saya. Dia panggil. Terus saya jalan towards dia, tapi tak tahu pasal. Saya macam tak boleh kontrol lah badan saya. Terus saya duduk. Terus saya tengok dia, dia tengok saya. Tu dia makin lama dia makin macam dia bingit lah. Dia tak ada suara, tak ada apa, dia gini. Makin lama dia lagi agresif tangan dia. Terus saya tak tahu asal, saya pun terduduk. Saya duduk dekat sofa. So dia sebelah kanan. Jadi kalau saya nak tengok dia kena gini lah. So saya tengok dia panggil saya lagi agresif. Saya tengok depan, tengok depan. Terus tiba-tiba bapak saya. Bukan bapak saya, ada orang pegang saya. So bila saya bangun tu, bila saya tersadar, saya dekat same spot, dekat sofa. So saya tak tahu saya mimpi ke apa lah. So dekat sofa tu, terus saya pusing bapak saya lah. Dia kata, kau nak pergi mana? Saya pun tak tahu asal, saya cakap, haus lah. Tu dah ambilkan saya air, dia pun tengok saya, dia ni dah lain macam. Terus saya minum, besok pagi saya cerita kat dia lah. Saya kata kat dia, ada orang panggil. Dia punya orang pun, dia boleh nampak muka dia risau apa, tapi dia tak suka layankan. Saya tak tahu apa belakang cerita dia berbual dengan siapa lah. Tapi itu one of the first, paling seram dia punya experience lah. First saya nampak benda ni. Yang panggil tu apa Dia lembaga hitam je. Macam orang minyak. Dia macam shadow hitam je. Tapi boleh nampak dia tak ada macam blur-blur. Dia just betul-betul hitam. So itu first lah. Itu yang first saya nampak. So benda begini kan, bila terjadi saya terasa like macam kadang rasa macam kalau aku ikut dia macam dia apa jadi mana aku sekarang ke alam bunian ke kahwin bunian dengan puteri pun tak tahu Terus saya fikir benda-benda gini lah. Terus padahal ada benda-benda yang bikin saya tertanya-tanya macam tuan saya ngaku pasal benda-benda ni terjadi aneh lah. Macam for example, saya punya mak asal dari Pulau Sudong. So orang Pulau Sudong ni ada family dia sampai ke Riau, Pulau Belakang Padang semua ada kan. So macam kemarin Mira cerita dia balik daerah Tanjung Pinang apa kan. Lupa apa tapi apa ada satu kampung dia daerah situ lah, kira kepulauan situ lah. So ni cerita dia, nenek saya ada rumah dekat kampung Bugis dekat Belakang Padang. So satu hari ni rumah dia rumah atas air. So ada kat darat, ada kat rumah atas air lah. Jadi quite tinggi lah, berapa dalam 6 meter gitu lah saya rasa dari dari tanah dari laut tu sampai ke rumah dia lah. Tinggi juga. Tinggi. Jadi rumah ke rumah kita ada macam titi lah. Boleh kata titi lah. Walk lah kira. Walk lah kira. So satu hari saya jalan dengan saya punya sepupu semua rounding lah. Jalan-jalan tengok-tengok. Terus tiba-tiba saya terhenti. Kita duduk diri sekejap, kita tengok pemandangan kan. Sekali apa saya ingat is ada orang dari rumah kan campak air. Tak tahu pasal apa cerita dia campak air kena saya. Mata saya pedih, saya nak terjatuh. Saya boleh rasa macam Michael Jackson tu. Ini apa saya rasa lah, jujur lah. Saya terasa dah nak terjatuh. Terus tiba-tiba boleh rasa ada benda tolak saya ternaik. So terus saya bilang macam saya macam terperanjat lah. Terus saya pusing cakap dengan saya punya sepupu, kakak semua, korang nampak tak aku nak terjatuh? Cakap, diorang pun macam bila saya cakap itu, diorang berperasan yang apa saya macam something happen lah. So saya fikir macam tak apa lah, saya tak nak banyak fikir lah. Ada lagi satu kali pun saya macam apa nama dia, dekat Orchard lah, zaman-zaman meripik kan. So satu kali ni saya kena tolak dekat main road. Tolak kat main road. So saya ke belakang, saya dah sampai kat road tau. Saya tengah tunggu traffic light. Saya ada orang panggil, saya pusing, orang tu tolak saya. Terus apa saya tahu, saya pusing kan. Kira belakang saya road saya kena tolak. Saya dah 2-3 tapak ke belakang. Saya macam stun, terperanjat. Terus betul dengar bas ke lori horn lah. Saya tahu saya pusing, saya nampak lori ke depan, tapi saya masih tengok sana, kaki saya gerak automatik. Padahal saya dah stun. Kaki saya automatik ke depan. Terus after that, tengah kecoh lah, tapi saya blur. Just blur. Kebetulan ada kawan-kawan datang tolong berbual. Tapi itu episod dalam setengah hari tu lah, saya masih blur je. Apa ni terjadi? So benda-benda gini lah. Yang tolak tu siapa?
Ada orang lah. Memang orang lah. Orang lah. Itu tengah sama-sama meripik lah. Dia macam ni saya tak suka ni. Macam itu punya time lah. Habis Sekejap, yang kat kampung tu yang ketolak gitu, ternaik balik gitu, lepas tu yang kawan-kawan apa yang lain semua tak diorang nampak. tak perasan. Pasal bila saya tanya, korang nampak tak? Diorang tak nampak apa-apa. Diorang macam tak biasa. So macam mungkin diorang tengah menghadap tempat lain lah. Okay. Tapi saya tahu saya nampak ke bawah gini. Boleh rasa satu energi tu lah saya kena naik lah. So tadi kita berbual pasal belakang padang Terus lagi satu cerita ni dari pakcik saya. Pakcik saya yang mengalami ni lah. So ni kat belakang padang, sama kampung Bugis. Sebelum cerita ni terjadi ni, malam tu saya punya maklum ada mimpi. Ada satu lembaga datang kat dia cakap aku nak si Denny lah. Denny tu siapa? Pakcik saya lah. Okay. Kau jangan ambil, ini aku punya pakcik. Ini aku punya adik, dia kata palung saya lah. So ini terjadi kat Singapura. So apa yang actually bila malam tu dia mimpi tu, apa yang terjadi kat belakang padang ni, kat kampung Bugis ni, so ada satu majlis cukur rambut. Orang tengah bersanji tu semua kan. Habis lepas tu tengah bersanji, tiba-tiba ada kecoh. Orang kata perompak. So rumah dia rumah atas saya. Orang semua kat atas. Ada rumah kat darat, ada rumah atas saya. Nenek saya dekat rumah darat time tu ada nak solat. Terus orang kata ada perompak, ada penyamun kat sini. Terus kat mana? Dia kata tengah lari dekat air. Pasal itu time air dah paras pinggung. Pinggung kan? Betul lah. Punggung Punggung, betul. Saya boleh. Harap boleh sensor Saya punya Melayu kita macam berterabur. Tak apa. Sebut yang pinggung. Betul. Nak pinggang. Pinggang. Habis terus pinggang. Nenek saya bila dengar ni orang dah bising-bising kan, kita pukul dia tu orang. Penyamun kan, pukul dia. Kasih mati lah orang kampung punya perangai kan. Nenek saya orang Singapura cuma that time dia visit sana. Jumpa saudara mara. Terus dah kicu-kicu, dia kira diorang nampak dia dalam dia punya distance kan, dari 5 rumah tau. 5 rumah atas saya, dia punya distance laju. Padahal rumah tu kat bawah ada banyak apa dah panggil tiang-tiang tu semua kan. Tapi laju dia bergerak. Sekali dapat orang semua dekat atas titi tu. Diorang kejar. Habis dah sampai bawah satu tempat ni. Rumah ni dekat apa nama dia? Dekat dengan darat lah kira. Terus sembunyi tempat gelap. Terus suruh keluar. Diorang pergi. Diorang ada satu orang ni keluar ke parang nak tetak dia lah. Habis yang penyamun ni kata, tolong jangan pukul saya, jangan bunuh saya orang Singapura. Terus yang nak tetak ni, dia buka kain dia lah. Cak, asal kau tak nak keluar? Asal dia buka kain dia, asal kau tak nak keluar? Aku tengah bugil ni. Okay. Terus dia macam okey. Terus buka kain dia ni pula dengan suara dalam dia kasi ni kain lah. Terus pakai kain, terus yang orang keluar ni, terus kata, ini anak Long Madi ni. Ya, Long Madi atuk saya lah. Terus ni anak dia, pakcik saya ni. Tu apa pasal kau gini? Terus aku tak tahu, kena tarik dia kata. Dia takut-takut, dia masih takut-takut. Tu diorang bawa dia pergi rumah atas rumah darat ni. Terus tanya dia apa jadi. Dia kata okey, orang tengah bersanji, dia tengah ambil gambar terus nak pergi toilet. Toilet dia ni toilet bowl tempat kita lepas tu kan, ada lubang tu. Jadi kalau jatuh atas air terus lah. Saya tak tahu macam mana, tapi mungkin lah dari situ dia tertarik tau. So bila tertarik tu, benda ni dalam logat Jawa, dia kata macam abang ikut saya bang. Terus dia berpakaian, baju semua songkok, tahu ada songkok, baju semua. Habis terus dia tertarik. So, bila dia tarik ke air tu orang nampak. So orang ingat pencuri lah. Habis terus orang kejar dia. Habis orang macam tak percaya lah. Habis apa pasal kau boleh bogel gini semua? Cakap aku tak tahu. Tapi tangan dia semua ada luka-luka. So diorang pun heran lah. Berapa hari ke saya tak salah, berapa hari tu lah. Diorang ada apa nama dia? Nenek saya pun macam doa lah, ya Allah. Aku tak percaya benda gini, tapi macam kau tunjukkan aku lah. Diorang jumpa baju dia, seluar dia, rokok 2 batang masih kering, terlipat dekat satu corner bawah satu rumah. Terus macam nenek saya jumpa ini anak aku punya baju ni semua. Tu diorang pun macam apa benda ni? Pasal actually that point of time macam cerita penebuk tu kan. Ni orang panggil hantu raya, hantu laut lah. Rambut dia panjang, mata merah. Ni apa pakcik saya kata lah. Dia tarik budak-budak muda. Pakcik saya that point of time masih remaja lah kira. Mungkin dia handsome pun saya tak tahu. Dia tarik. Habis dia kata ada juga budak-budak hilang. Jumpa bisu.
Oh, Habis malam tu bila ni semua dah terjadi kan, dia tak dapat pakcik saya. Ada orang kadang-kadang macam diorang tidur kat atas boat tu. So diorang tengah tidur atas boat. Itu hari ada a few boats lah tengah parking kat atas air ni. Orang semua tengah tidur. Satu orang ni tak tidur. Dia ada perasan ada satu benda. Lalu pergi kat boat. Boat terbalik. Dia nak tarik si lelaki ni tengah tidur. Terus dia dapat hentikan lah. Dia dapat stop ni somehow lah. Tu orang kata ni hantu raya ni mengamuk. Hantu air ni mengamuk lah. Tak dapat pakcik saya. Dia nak attack orang lain. Terus bila balik Singapore tu maklum saya bilang nenek saya ada mimpi gini macam lah. Lagi kata moyang saya pun mimpi benda sama. Macam dia berkata aku nak dia ni. Cakap tak boleh lah, ini aku punya cucu. Yang maklum saya kata tak boleh, ni aku punya adik, kau jalan lah, jangan kacau. Apa kelebihannya dia nak tu? Itu tak tahu. Tak tahu Sampai sekarang kita tak tahu lah. Ini pun tadi saya baru call nenek saya clarify ni cerita lah. Nenek saya betul Fik, nenek pun tak percaya macam benda. Tapi dah kena kan mata sendiri tu yang ini lah. Tu ada benda macam similar tapi nenek saya dulu sebelum 1980 diorang tinggal kat Pulau Sudong So Pulau Sudong kalau nak pergi ambil air diorang pergi Pulau Pawai. So clean water lah kan. Terus satu nenek saya kata something similar budak perempuan pun hilang. Satu diorang punya saudara juga lah. Hilang jumpa atas pokok dekat Pulau Pawai. Dia orang Pulau Sudong tapi jumpa atas pokok. Jumpa atas pokok. Habis tu jumpa okey. Itu okey juga. Betul macam lemah gitu lah. Dah pekik-pekik minta tolong. Yang heran tu bisu Ya bisu tu ada juga. Wow, kau siapa-siapa daripada Pulau Sidang. Pulau Sudong. Pulau Sudong. Pulau Pawai ada banyak lah. Singapura ada banyak pulau lah dulu. Pulau Sidang. Apa Sidang? Pulau Sudong ke mana-mana pulau yang sekarang kat Singapura ada cerita. Kita pun nak dengar juga orang-orang pulau. Kalau ada cerita jangan lupa DM Podcast Official, okay? Alright. Okay, terus saya next story rumah baru pula. Saya masih kat Bukit Batok East juga. Jadi satu hari ni saya tak tahu asal saya dengan saudara ni ada lagi satu story. Saya kena dengan kau-kau punya yang seramnya kena dengan dia. So ini hari ni saya ingat kita cerita Stinggan tu. Allahyarham Ibrahim Pindik kan berlakon. Kita nak tengok. Dia dekat bilik kakak saya kat living room. Habis dia kata kat saya sebelum dia masuk bilik kakak saya, dia kata nanti kalau cerita dah start kau panggil aku. Aku nak tengok sama-sama. Cerita tu tak seram tapi pasal ini episod saya rasa dia punya ni boleh affect saya . So saya dekat living room, cerita dah nak start, saya pergi bilik kakak saya . So kalau nak pergi bilik kakak saya, dia macam koridor kecil ni, terus sebelah kiri bilik saya, sebelah kanan bilik kakak saya. So bila saya lalu, saya kena lalu bilik saya dululah. Saya tengok sebelah kiri kakak saya tengah solat tau. Terus okey saya pergi bilik bilik kakak saya ni. Saya panggil saudara saya macam Mat, cerita dah start, kita tengok Dia kata okey. Tunggu sekejap lah, dia tengah main Game Boy. Dia tengah dah lama sekejap saya keluar sebelum saya pergi living room, saya toleh tengok kakak saya masih solat. Habis macam okey, saya ambil 1 2 3 tapak sampai living room, saya tengok kakak saya atas sofa. So kat rumah tu yang dewasa lah kakak saya dengan mak saya saja. Terus sebelum saya dah stun, saya diri gitu je kan. Saudara saya kat belakang pun, Fik, dia tarik saya ke belakang, Fik, tu apa barang Fik kat belakang? Cakap tak apa Mat, kita jalan je. Kalau saya jalan, saya terus pergi dapur. Jadi sebelum pergi dapur, saya tanya kat saya, Kak dah solat? Dah, tidak dah solat. Cannot be, kalau nak jalan pun dia melintas saya. Setelah saya pergi dapur, mak saya tengah masak. Mama dah solat? Dah. Apa sal? Ada benda atas jadah tengah solat. Dengan telekung gitu lah. Tapi saya tak nampak wajah. Saya nampak dia punya badan gitu putih kan. Terus saya cakap ada benda lah tengah solat atas jadah. Terus mak saya kata kalau dia atas jadah tengah solat tu benda baik lah. Kau tu dah solat ke belum? Belum. Itu mungkin dia kasih ingatan lah. So itu episod tu, walaupun sekejap tu saya rasa macam berapa tapak tu saya ambil, boleh rasa lama tau. Pasal saya nampak, saya tahu ni tak boleh jadi. Tak boleh brain lah macam benda ni boleh terjadi. Terus so cerita tu habis itu je. Tapi saya ada lagi satu cerita dengan ni saudara. Dia actually orang Malaysia. Saya tak tahu nak cerita sekarang ke nanti. Ini paling best lah pada saya. Mungkin saya cerita nanti lah InsyaAllah ada time lah Okay, saya next pula cerita dekat sekolah pula. Dekat time sekolah ni, sekolah saya kat Bukit Batok juga lah. Dia dekat dengan, apa nama dia? Satu tasik ni lah. Guilin. Betul. Sekarang tinggal mana?
Sekarang Bukit Batok East lah. Betul tak? Okey, cakap Bukit Batok. Betul ke Bukit Batok ni? Orang kata lah banyak. Tapi tak ada juga saya dengar-dengar dari members. Tapi saya pun tak ada. Saya Alhamdulillah tak ada lah. Dulu kalau boleh saya kongsi ni. Dulu time saya merepek ni. Balik lambat. Bapak saya terus tegur lah. Kau nak balik lambat tak apa. Jangan balik malam Jumaat. Saya okey. Tapi saya degil juga balik malam Jumaat. Habis saya naik lift. Saya naik lift. Keluar lift. Habis saya tengok. Nak jalan towards rumah saya ni. Terus ada kucing hitam tengah. Dia tengok je rumah saya. Lipat gitu. So cakap, alamak, dia ni nak apa? Dulu saya ni allergic kucing lah. Allergic lah. Wing-wing lah. Terus saya macam tak favourite lah dengan kucing. Terus saya call kat saya. Kak buka pintu je. Tak payah keluar tak apa. Buka pintu unlock. Pasal saya tak nak nanti nak buka pintu ke apa. Nanti nak kena dengan ni kucing kan. So buka pintu je. Tu dia buka pintu. Pintu dah terbuka. Saya dengar pintu buka. Tapi cara ganas tu. Kucing tu sebelum pintu terbuka. Dia pusing. Saya call dia. Sui-sui dia pusing. Dia tengok saya. So dia jalan tu saya cakap, kau apa pasal ni? Cari pasal. Macam tahu je. So jalan tu saya dengar pintu terbuka, kepala keluar bapak saya. Kau anak lelaki ke apa ni? Asal kau takut kucing? Itu saya punya takut hilang, saya rasa geram kan. Dah kena gini apa, so, jalan je. Tu pasal atuk saya ni sebelah mak lah. Atuk saya kata, bapak kau, mak kau mulut masin. Kau jangan kau apa diorang cakap kau dengar lah. Memang saya kena lah. Bapak saya jangan main bola, saya main bola tangan patah 2 kali. Selamat dia cakap jangan balik malam Jumaat. Tak ada benda lain, kucing aja. Dia pernah kata kat saya satu kali. Kalau pun kau balik lambat, kau nampak benda, kau relax, baca. Kau urut tangan kau, kasih darah kau mengalir. Jalan lah. Kau feel, kau rasa diri kau. Jangan kau fight dengan benda ni. Dia ada banyak story tapi dia nak cerita kat saya pasal dia nak kita jadi berani lah. Macam kita anak lelaki nak kena kerja ni semua kan. Jangan layankan benda ni. Suatu kali saya nampak, malam saya balik nampak juga lah. Nampak tapi ni saya tengah balik, saya rasa macam dia tengah tengok lah. Saya tengah balik, relax, saya tengok. Alamak, atas pokok dia dah parking kat situ, ada relax je. Terus saya dah alamak. Terus teringat lah, bapak saya baru cakap tu benda. Habis kena. Habis terus alamak. Saya terus dah tak boleh jalan. Terus member saya balik. Dia rumah tingkat 2. Kadang-kadang kita lipat suka cerita tuan. Cakap, kau rebound lah. Dia tingkat 11, kau turun balik tingkat 2. Cakap aku okey. Habis ni time saya nampak dia okey, cantik dia ada. Tapi saya nak berbual, tak boleh berbual. Cakap, Fik kau macam. Gimana? Habis, gerak. Alamak, asal aku tak tanya saya tak boleh berbual. Pasal dah terperanjat kan. Saya teringat, bapak aku cakap terus kena. Teringat Datuk cakap kan, bapak meluk masin. Besok ni saya pergi, masih ada benda tu. Rupanya orang punya apa tu? Orang punya kain. Cak alamak. Tu macam ni macam pendengar. Saya nak macam kadang-kadang tu kita punya pemikiran lah. Macam ini kain pun saya boleh rasa macam tergamam gitu macam. Pasal after that situation kan pada saya, kadang-kadang kalau kena cakap alah ini semua fikiran lah. Positif, think positif. Positif lah. Betul. Kalau kena lah. Baru kain orang kita pemikiran gitu dah. Sebab masalahnya sekarang, bukan masalah sekarang lah, dia dulu pun kita suka tengok cerita seram. Jadi movie-movie hantu, orang pula macam ada parents, kawan-kawan suka takut-takutkan sejak kita masih kecil. So benda ni semua dah menghantui kita punya pemikiran. So contoh, nampak kain aja ingatkan dia. Nanti kalau benda jatuh daun pun, ingatkan, ada orang bergerak kat sana. Padahal binatang tengah bergerak. Kan? Betul. Tapi kalau macam bunyi air, tapak kaki orang jalan atas air macam mana? Itu tak tahu pula lah. Tapi saya pernah dengar bersiul lah. Dengar? Oh betul dengar. Kita kat Pulau Ubin Poker X tu. Orang jap tapak kaki jalan. Tapi yang bestnya, kita tak tahu dah cerita ke belum Lepas kita dah habis shoot tu, kita lepak dengan siapa nama dia? Security guard. Dah tak rekod dah, lepak sebab tak ada bot, tak ada apa kan. So lepak berbual sampai pukul 6. Pukul 6 pagi. First time dia tu humming. Tu syok macam macam bukan happy tu macam dengar. Wow. Selalu dengar orang berbual kan. Wow. Lepas tu senyap. Okey dah tak ada. Lepas tu bunyi lagi. Tapi di sana pelan sekali. Bila pelan sekali, nak rekod. Macam tu rekod. Tapi bila dengar balik tak dengar. Lepas tu dah sampai Singapura berapa hari baru terfikir. Kau orang cakap kalau dengar kuat sikit mana dia jauh ke pelan. Agaknya pelan tu dah dekat agaknya lah. Belakang kita toilet. Macam ni toilet. Tu kat Grillin lah pernah kena.
dekat Guilin. Tapi saya tak tahu apa kawan saya apa punya fashion lah. Dia punya orang suka lipat. Diorang suka lipat Guilin tempat gelap-gelap. Terus diorang suruh cerita lah. Boleh dengar Fik, boleh dengar. Saya satu hari saya kata okey lah. Lipat sana lah. Tengah duduk. Diorang terus dia mengilai lah. Lipat ada mengilai. Member saya macam dah biasa. Habis saya dengan lagi satu budak. Saya ada tak salah that point of time saya ada baby pun kat rumah. Ada satu budak kecil kat rumah tak salah saya. Terus saya dah angkat kaki dah gini lah. Member saya ada adik juga kecil. Dia pun dah angkat kaki dah gerak. Cuma kita stop pasal semua orang buat macam biasa. Dia macam biasa, dia mengilai clear macam kau dengan aku je boleh dengar. Cakap habis dia orang tengok Fik dia tak kacau, Fik dia ketawa je, biar je. Dia macam mungkin macam Suzari juga ada punya diorang perangai macam girik kan. Macam apa kau girik je sekarang aku tak nak bawa benda ni ikut balik nanti ada budak kecil. Bukan girik lah macam selalu dengar orang cerita macam ni. Dia hamil tau. Tak payahlah. Ini itu mengilai. Yang lagi satu nyaring namanya. Dia macam yang jauh, dia macam ada echo dia. Okey tak apalah. Lain dari lain tu rasa macam ni apa barang. Macam-macam lah bunyi dia kat atas tu. Terus ini pula pasal sekolah saya dekat dengan tasik tu. Okay. Sebelum kita ke sekolah Tasik ni, nak tanya, yang green tu memang semua tempat gelap Tak ada lamppost, tak ada apa? Tak, lamppost dia ada. Cuma tak banyak lah. Kalau ada tempat silok belok tu gelap lah. Yang kita lipat ni kat atas. Kita kena panjat atas. Oh, panjat? Tak, kira panjat tangga lah. Tak tahu asal suka duduk sana lah. Sekolah? So, sekolah saya ni, satu hari ada camp. So, malam tu camp dah habis, kita nak kena angkat kerusi panjang yang kat kantin. Tak balik kat kantin. So, saya dengan kawan saya 2 orang. Dia angkat sebelah depan, saya angkat sebelah belakang. Tengah angkat, kawan saya dah cakap, ni kalau ada, cakap tak apa, kalau ada lah. Jangan layankan lah. Terus, saya terangkat dia yang first kan, dia yang mendahulu kan. Dekat depan, sekali apa tau? Macam movie Itu dia punya bunyi terus. Saya dari tengok bawah saya macam tapi saya punya orang kadang-kadang tak tahu apa pasal, saya macam nak tengok kau kalau bunyi aku nak tengok kau punya muka lah. Terus kita dah nak sampai kantin. Dah sampai kantin tu, sekolah saya sama dengan one of tag teamnya ni. Syafa. Oh, Syafa. Okey. Sama sekolah. Sama batch. Terus saya tengok atas, saya nampak nampak Syafa? Tak. Saya tak tahu. Saya rasa tu cam pun dia ada dengan saya. So saya nampak dia bukan Syafa saya nampak satu entiti ni satu makhluk ni. Dia gini Tapi kalau jogging kan, kita boleh nampak macam gerak-geri dia kan, bouncing dia. Tapi benda ni saya jalan untuk kantin gelap, luar tu satu bas feeder bus lalu lah. Kalau orang Bukit Batok, Bukit Gombak tahu lah. Terus boleh nampak benda ni jalan. Jadi quite dimly light lah. Ada cahaya sikit. Tapi nampak dia bounce gitu. Jadi dia gini Okay, ni penonton dia gini kan. Boleh nampak dia gini tangan dia. Dengan dia punya siul, dia pusing gini macam. Pelan dia. Tengok. Gitu lah. Terus saya dengan member saya empas. Siap. Bagus lah. Kita semua dah berani lah. Kita kena ubah lain lah. Tak payah Hon lah. Semua dah tahu dah pasal Hon ni. Belakang pintu letak orang keluar. Ellen generous ni. Betul. Itu lah, tu sekolah ni. Sekolah tak banyak. Tapi dia bergerak ke dia stay je gitu? Dia bergerak, tapi dia macam terapung. Sampai dia bersiul, lepas tu dia tengok gitu? Dia bentuk macam lelaki lah, tak nampak macam perempuan. Nampak gaya macam jogging. Nak kata orang jogging tapi laju macam terapung gitu. Saya empas, kawan saya lari lah. Habis sambungannya boleh Boleh. Siul tak pandai tak. Kalau saya whistle balik kan. Kalau saya siul balik boleh beremang lah. Melodi dia macam gitu lah. Makin kuat makin pelan. Kuat pelan. Terus macam wah. Habis lepas saya sekolah tu, sebelum saya tunggu lepas tu saya ITE. Sampai ITE saya kerja dekat NUH. Alamak tersebut tak apa. Sebagai porter lah. Porter ni kerja dia, kita hantar medicine, hantar jenazah. Kalau orang baru meninggal dari ward, kita hantar kat mortuary. Terus saya suka kerja. Saya kalau kerja, kalau boleh tak suka dengan member sangat lah. Kerja lah. Terus member saya suka kerja lepas maghrib. 7 to 9 saya kerja, 1 PM to 9 PM lah. Jadi
kadang-kadang pukul 7 tu sebelum maghrib orang tukar shift. Habis jadi bila orang tukar shift, orang tak nak ambil job lah. Pasal nak kena buat takut licin kan. Jadi ni NUH hospital ni time lama punya time lah. So building dia lama lah. Dan kalau dari lab punya tempat nak pergi ke ward punya tempat, kadang nak pergi blood bank ke apa ke kan, nak ambil hantar-hantar barang, kita kena lalu tempat-tempat yang tak senonoh lah. Macam tak senonoh lah, macam jalan dia gelap, ada koridor, habis kanan kiri semua pokok semua. Okay. So satu hari ni saya overtime. Saya duduk dengan kakak office ni lah. Cakap, kak sini dah kata hospital ada bercerita tu. Cakap tak ada Fik. Ada cerita. Macam saya kata kan, dari tempat ke tempat tu ada kadang-kadang koridor dia kanan kiri ada pokok besar semua kan. Ada cerita ada orang kadang-kadang buat job, lalu koridor, nanti benda tu kat tepi cakar. Dia ikut lah, dia jalan. Ada orang mortuary, kan kita mortuary ada kala kita nak kena bawa jenazah pergi mortuary, ada kala kita nak kena release jenazah dekat polis. So kalau kita release jenazah kat polis, kalau pagi, kalau matahari ada lah, seorang. Kalau malam 2 orang lah. Terus laki ni time lama diorang hantar 1 orang pergi mortuary lah. Diorang belum tukar dia punya ruling. So dia nak kena turun, dia buka mortuary, icebox saya rasa dah pukul, tak salah 12 ke berapa lah jenazah kat dalam, boleh isi 12 jenazah tu. Jadi dia macam 4-3 macam gitu lah. Terus polis tak boleh masuk, polis kena tunggu kat satu bilik. Habis si dia ni, si porter ni masuk, habis dia check lah, okay ini dia punya apa nama dia, icebox nombor ini. Okay, dia buka, tak ada. Dia tutup. Kau confirm ke apa? Tak ada tau. Ada. Mungkin kat lain ke salah tulis. Dia buka semua. Kosong. Semua tak ada. Aku rasa kau balik lah. Dia balik ni atas. Habis dia panggil members lah. Members turun 2 orang. Buka apa yang tertulis tu kan. Yang icebox yang tertulis tu. Buka ada. Terus baru dia buka polis datang. Asal lambat? Tak ada apa-apa lah. Gini-gini. Habis gitu lah. Itu one of the stories. Itu one of the story yang diorang bikin malam kena 2 orang lah. Terus ni kakak tu cerita lah. Terus lagi satu cerita ni kakak dia kata dalam hari tu, malam tu juga ada cerita kat saya. Hospital ni ada tempat isap rokok, ada tempat tertentu lah. So dia kata lagi tempat ni, one of the tempat isap rokok ni dekat tingkat 4. Dia belakang ward budak kanak-kanak. Terus kadang-kadang kalau kita isap rokok, kalau kita dia punya tempat kita isap rokok dia belakang ward. Jadi semua dinding atas ni diorang ada bikin shelter zinc. Terus kita boleh duduk situ lah, diri ke duduk kat situ, terus menghadap pokok-pokok. Terus benda ni kalau dia nak kacau kan, dia akan muncul kat pokok-pokok, tapi dia tengok je, dia tak buat apa-apa. Kalau lagi satu cara dia kacau, dia akan jatuhkan batu. Dari atas dia jatuhkan batu. Terus dia kacau gitu je. Terus aku cakap, okey lah. Tak berapa seram. Dia kata kalau lagi seram pasal ward ward budak kecil ni pula. Pernah satu kali orang ni dari blood bank nak hantar ward pergi ward budak kecil. Jadi dia keluar lift, dia jalan terus. Kalau nak sebelum pergi ward budak kecil tu, sebelah kanan nanti ada playground. Sekarang dia dah tutup. Lepas pukul 7 dia tutup tu playground. Mesti ada hal ada orang katalah ceritanya, asal usul cerita dia CCTV tangkap laki ni tengah jalan dari lift. Dia nak pergi towards ward tu. Dia jalan, dia bawa blood bag tu. Dia dalam container lah. Ice pack dia bawa. Saya dia berhenti, dia tengok kanan. Dia jatuh. Dia rebah, dia punya blood box tu terbuka. Itu je CCTV dapat capture tu. Dia dah terbaring lah. Security datang, tanya dia, apa jadi? Dia pun lost gini, dia macam tak tahu. Tengok, kau tengah buat apa? Cakap, aku tengah nak hantar blood lah. Dah hantar? Belum. Bloodnya mana? Tu darah dia hilang. Aku cakap, apa yang kau nampak? Aku tengah bawa, aku dengar macam ada benda. Aku rasa ada benda lah dekat playground. Aku pusing nampak cik kak tu. So bila nampak tu yang dia stun, dia pingsan. Sampai sekarang tak tahu apa jadi. Tak tahu jadi police case ke tidak pasal blood hilang. Habis lagi satu, lepas tu dia dah cerita gini, saya pun cakap sebelum nak caw kita isap rokok jap lah. Kita pergi tingkat dekat belakang tu. Kita 2 je pasal dah lambat. Dah 9 malam lah tak salah saya. Saya cakap tu, itu time kita tak berbual. Dah berbual sikit terus kita senyap. Saya tengok pokok lah. Saya pun tak tengah hayal kan. Sekali tak
Macam ini bunyi batu. Dia tengok dia tengok saya, dia senyum gitu je, tak apa. Sekali saya lah ingat air ke apa kan. Sekali tak batu jatuh depan saya. Saya zinc kan jatuh. Tak apa, relax dia gini. Habis apa saya pun macam okeylah, dia tak kacau tu. Lepas tu kita cepat-cepat habis kita jalan lah. Besoknya kita pergi tempat isap rokok lagi satu. So tempat lagi satu isap rokok lagi satu ni dah atas dia punya bumbung. Kena naik atas tu semua lah. Habis kakak tu kata, Vic, semalam kau ingat kita isap rokok sana kan? Itu tempat dia. Jadi kalau tempat dia access kan, kalau kita kat bumbung, walaupun kita atas bumbung, kita tak boleh access directly where dia punya, apa nama dia? Where dia punya tempat isap rokok is lah. Jadi tempat isap rokok dia kat sini. Kita atas bungkung gini. Tapi sini macam atas ni ada lagi satu tingkat lah. Kira orang kalau nak naik atas tu, either terbang atau panjat lah. Spiderman ke, dia Iron Man lah. Habis terus dia tunjuk saya tengok, saya pun pakai logik lah. Tak boleh lah. Macam mana orang kalau nak pun, orang dari jauh nak kena campak gitu macam tak ada kerja malam-malam nak panjat kan. Satu malam aiming lah. Kan? Kalau aiming pun jatuh sains lah. Saya pun action mana punya bagus sains kan. Saya tak boleh jadilah ada jatuh gini. Kalau jatuh gini mana dia boleh roll gini macam. Okay lah, benda pun dah jadi. Tak boleh fikir lah. So yang penting dia tak kacau teruk gitu je. Dia gitu je lah. Bergurau macam bergurau. Dia nak tunjuk. Tadi kau bawa pasal aku kan, sini aku datang. Bergurau semua. Saya pasti semua yang kerja-kerja kat hospital ni mesti banyak macam cerita. Dia nak buat delivery apa, berdarah. Okay, kalau ada yang ada experience nak share story, silakan. Kalau siapa rasa-rasa tak payah rasa, DM je. Okay, ada cerita seterusnya. Next punya dari hospital kita ke NS. Okay. So bila saya NS ni, saya bomber lah. Okay. So satu hari ni malam dalam pukul, kita tak tahu asal dalam pukul 3 pagi semua orang kata bangun lah. Tapi bila kita bangun, kita tak ada bangun. Kau terbangun, aku terbangun. Besok pagi baru kita cerita. Biasanya semua terbangun, semua akan rasa macam kurang senang. Jadi semua diam-diam. Semua terbangun auto gitu. Dan besok pagi macam, kau semalam terbangun? Pukul berapa? Pukul 3. Ini benda orang pass down. Semua orang, sarjan saya pun faham. Semua orang faham lah. Tapi kita just diam-diam je. Member saya pernah kena, pukul 3 terbangun. First, benda tu dari tingkap dia tengok. Budak kecil lah, 2 orang dia tengok. Habis terus next weeknya malam Jumaat ke, tak salah saya malam Jumaat. Every week kan dia ada improvement tau. Dia berani sikit. Dia dah makin dekat. Last dia dekat tepi pintu. Terus dia tak kacau lah, dia tunjuk muka je. Mula tunjuk sikit, budak ni. Tak loot, tak makan, tak makan saman. Tu lah. Aku kat pintu ni. Lepas tu? Habis satu hari ni saya malam terbangun. Saya punya orang, kalau orang tidur saya tak kacau. Okay. So diorang kata kalau nak pergi toilet, pergi 2 orang. Tapi lagipun saya punya bang kan, dia sebelah tandas. Okay. Jadi sebelah je, tak jauh. Saya tu time saya dah terbangun, pergi toilet dah. Saya dah macam dah gini lah dekat member saya nak kejut. Dah fikir nak kejut, tak kejut. Kejut je lah. Tak kuat apa-apa jadi kan. Saya dah tangan dah kat sini, saya nampak 2 orang lalu. Dekat tingkap saya nampak koridor, 2 orang lalu. Okay, ni buddy, join je. Saya join, saya tak kira diorang dah masuk dulu lah toilet. Saya keluar, saya tengah uruskan saya punya ni lah. Jadi bisnes saya. Terus yang saya geram ni kan, kepala otak saya dah setengah masak kan, ngantuk gini. Terus tengah jalan tu, baru saya macam tiba-tiba teralert tau. Asal senyap Terus macam alamak, dah macam-macam tau. Kepala benda-benda dah masuk ke kepala otak lah, idea-idea semua. Terus saya tak puas hati lah. Macam asal senyap ni. Dia dah habis, dah settle, cuci tangan. Tu saya masih tak puas hati. So saya masuk lah satu round. So sebelah kiri ni, sebelah kiri straight semua tempat orang buang air. Sebelah kanan tempat orang mandi. Di tengah-tengah cermin. Jadi saya dari tempat orang, saya kat cubicle, saya keluar, saya check one by one. Tak ada orang. Okay, tak apa. Mungkin orang dekat lain satu tempat ambil wuduk ke apa, solat tahajud, kita tak tahu kan orang punya ibadah macam mana. Okay, saya pergi check. Tak ada orang juga. Macam, wah tak ada orang Saya macam, okey tak apa. Aku tak kacau kau, tak kacau. Kau nak tunjuk, okey kau dah tunjuk apa. Dah jangan kacau aku. Balik bang saya, tengok semua orang ada. Macam, okey tidur balik. Terus, lagi satu kali, maghrib. Saya nak solat. Habis, saya nak keluar. Bila saya nak pergi towards pintu saya tu, saya sama lah, nampak. Tapi ni time kan, dia lari, dia laju. Saya ni ada 3 tingkap. Dinding, tingkap 3. First tingkap dia melintas laju. Terus tengah tak ada. Last ni ada. Kat pintu ada. Terus macam, okay, nak pergi toilet lah. Saya pun tak terfikir tu apa-apa lah. Terus saya
saya pergi masuk toilet nak ambil wuduk. Sebelum nak pergi ambil wuduk, tempat orang mandi lah. Pasal pipe dia besar kan. Saya kena lalu dia punya jalan dia lurus, habis ni cuma kubikel kan. Kat luar tu ada pintu. Pintu terbuka, luar tu macam balcony tu. Tapi kalau kita pergi tu balcony, kita boleh belok kiri je. Terus dia ada railing lah. Sebelah kanan, kalau sebelah kanan kira macam habis lah penghabisan dia. Saya nampak benda tu lari. Gitu macam. Terus macam, kalau kau lari gitu macam, maknanya kau terbang ke terjun lah. Saya cakap, aku tak kacau kau tak kacau aku. Aku nak solat, kau nak tunjuk, kau tunjuk lah. Tapi dah gitu je Terus saya solat, tak ada apa-apa. One of the morning, subuh. Itu time saya baru habis solat subuh. Habis terus saya dengar budak-budak lelaki pekik lah. Kecoh. Terus kepala otak saya macam, ini bukan gaduh punya bising. Ini bising pasal takut punya tu lah. Ini lah. Habis terus saya keluar. Saya pergi toilet. Sebelah je kan toilet dengan bang saya. Budak-budak lelaki semua. Diorang tengah posing depan cermin. Habis diorang pegang handphone. Cakap tak boleh lah. Tak boleh jadi lah. Macam, apa cerita? Cakap, Fik, kau tengok ni barang Fik. Saya tengok. Ini gambar kita ambil hari ni. Ini gambar posing sama-sama. Ini gambar kita ambil semalam-malam. Kau tengok apa beza? Apa tu? Habis, okey lah saya tengok. So, diorang ni menghadap cermin. Pintu masuk cermin Jadi diorang posing semua action NS dah berk kan. Diorang ambil gambar. Sekali yang malam ni, gambar apa yang beza dia kan. Dekat luar railing, dekat pintu tu, ada benda terapung kat luar. Jadi kita boleh nampak railing tu, habis benda. So kalau benda tu kat dalam kita tahu lah. Pasal dia akan block railing kan. Tapi benda ni kat luar. Diorang bising-bising lah. Terus macam, okey lah. Dia dah tunjuk diri dia kan. Okey lah. So budak ni kan satu malam aku tak boleh tidur Fik. Malam-malam aku ingat nak tengok gambar. Habis ternampak. Habis gitu lah. Macam okey lah. Dah tunjuk okey lah. Member saya, dia sarjan. Member saya ni sarjan, dia suka pakai perfume. Kita panggil dia Cik Kak. Pasal dia wangi. Pasal dia kalau buat rounding, dia spray. Cik, nari malam Cik Kak rounding. Kita panggil dia Cik Kak, dia pakai perfume. Terus satu hari dia cerita kat saya. Satu hari ni, diorang dah buat rounding. Diorang tengah stay kat diorang punya instructor dorm. Satu budak lari. Sarjan. Buka, apa pasal? Ada benda lah kat luar tingkap. Cakap, apa benda? Tak ada benda. Dia punya orang ni nak kata berani, dia part kerja dia berani. Tak dia tak pernah tunjuk yang dia penakut lah. Tapi dia macam alpha. Tapi dia orang dia relax, lembut dia. Habis apa nama dia? Dia kata tak ada benda. Mana? Cakap, diorang bawa pergi dom lah. Cakap mana benda tu? Kat luar je, kat luar. Dia buka tingkap lah. Tak ada apa-apa lah. Dia buka, tak ada mana ada apa-apa. Sekali benda tu kat tingkap. Dekat depan lah, pokok kan. Dia menghadap dia. Dia pun tak ada apa-apa. Dia tutup balik. Tak ada apa-apa. Korang tidur je. Dia keluar. Profesional lah dia. Dia keluar cakap, semua tingkap kau ambil blanket kan. Tutup. Ni malam aku nak orang rounding lebih banyak. So, dia rounding lah ramai-ramai. So far itu lah dia nampak kan. Suruh rounding lagi Dia nak kena check lah budak-budak tengok apa-apa kan. Okey. Faham. So, yang apa tu yang okey tak apa. Okay. Lepas tu sabur Kan minyak wangi kan, tapi minyak wangi spray yang jasminnya. Kan bergemeluh. Lepas tu lari. Alright, cerita seterusnya. Macam tu. So, next pula saya tukar training di tempat lah. So, tempat training ni dia ada mix perempuan dengan lelaki. Okay. So, perempuan lain dom, lelaki lain dom. Kebetulan saya punya dom pun ada toilet kat sebelah, main toilet lah. Semua tempat ada toilet tersendiri lah. Tapi ada mainnya kat luar. Saya punya dom kebetulan sebelah toilet juga lah. Jadi satu malam ni saya tak boleh tidur. Saya macam boring, tak boleh tidur. Saya kalau susah nak tidur, saya tak suka layankan. Saya suka buat something untuk tidur lah. Saya ambil buku. Macam saya cakap, saya tak suka kacau orang tidur kan. Saya keluar, buka pintu. Saya duduk betul-betul kat depan pintu untuk dapatkan lampu kan, untuk baca buku lah. Jadi saya baca buku tu kecil. Jadi saya plan nak habiskan lah. Right. Saya tengah-setengah jalan baca tu ada satu perempuan trainee lalu depan saya dari jauh saya dah perasan dia. Saya buat bodoh, dia lalu depan saya lah. Okay. Habis saya baca, continue baca. Sekali dengar, dah nak habis lah, buku dah nak habis. Tu saya dengar orang pekik. Macam suara perempuan lah, macam tu saya Pekik. Okey lah, saya macam tak fikir. Saya tengah syuk baca buku kan. Terus saya habiskan.
Saya tutup, saya tengah macam okay lah, tengah layan cerita tu kan. Macam buku tu saya tengah okay, bagus lah buku ni bla bla bla. Terus tiba-tiba mind saya lari, tu perempuan pergi toilet tak balik-balik Terus macam tadi ada orang bekik kan. Terus okay lah, tak payah banyak fikir. Saya pusing, masuk dalam balik, saya tidur. Tapi so far, itu je lah cerita dia. Tapi this is one of the experience yang dekat camp. Lepas tu saya jadi bomber pula kan. Ada encik-encik time training katalah, kira lawan api ni, hati-hati. Pasal api ni setan kan. Jadi hati-hati lah. Habis ada satu kali ni saya lawan api dekat tempat ni, government body punya, one of the punya, diorang kira ni tempat under government juga lah. One of the other uniform group, jauh tempat dia. Dalam. Dekat dengan episod kemarin punya orang cerita dekat camp ni lah. Di ujung. Dekat dengan sungai lah. Jadi kita lawan api. Saya punya station yang sampai dulu. Jadi saya kebetulan that time baru masuk baru masuk jadi bomber lah. Dekat tu station. Jadi saya dengan member saya pula. Biasanya you will be your senior lah kalau buat benda gini. Tapi saya dengan, tak tahu asal saya dengan saya punya batchmate lah. Jadi dia tolong tarikkan hose. Saya tolong bawa hose kat depan. Hose berat kan. Jadi nak orang fit lah. So dia tarik, saya masuk dalam. Saya masuk dalam, tengah lawan. Terus saya dengar suara lah. Macam halus je. Suara perempuan. Help, help. Terus saya pula, saya suka feeling hero lah. So saya macam, okay SCDF, siapa kat dalam? Who's inside? SCDF, here to rescue you. Masuk. Rempur lagi. Terus makin suara dia jelas lah. Terus saya terfikir, kalau pasal ni government ni tempat kan, diorang pun mesti tahu protokol kalau ada api semua macam mana. Kalau ada orang stuck, kita mesti well informed lah. Cik, ada 3 orang, 4 orang stuck kat dalam. Kau kena selamatkan. Padahal saya tak dapat tu message. Maknanya everybody is accounted for. Suara perempuan. Tak boleh jadi, saya tahu station saya that point of time tak ada perempuan. Saya tak boleh jadi ni perempuan lah. Terus saya macam, lama-lama saya SDF, anybody? Terus dia masih jawab. Saya pelan-pelan retreat. Saya bicara ke member saya, cakap, Kil, kau dengar tadi ada suara perempuan? Pasal dia dekat luar. Saya dah masuk. Tak ada pun Fik. Cakap tak ada Macam okay, tak apa. Kita fight dari luar je lah. Kita gini. Lagipun macam tak ada apa-apa nak diselamatkan kan. Padamkan je. Kita fight dari luar je lah. Terus itu yang saya punya experience. Saya tak tahu betul ke tidak ke apa kan. Dia nak panggil saya ke apa. Tapi itu one of the weirdest experience lah. Kalau lagi satu yang similar, seram sikit, ni saya dengar dari one of the paramedic, medik lah. Budak NS ni, mungkin 12-20 tahun lalu ke apa. Diorang attend to accident je call. Tak salah saya highway lah. Habis ada lori, ada van, motosikal dengan satu rider. Yang arwah tu rider tu. Dah arwah, terus diorang check lah. Diorang check standard, diorang check bawah van, ada apa-apa ke, ada orang. Terus diorang tak tahu pun apa lagi nak cari. Diorang tahu tu rider dah ada, diorang attend to that rider. Budak ni, medik ni, dia tengah buat kerja dia. Dia tengok atas, habis ada satu nyonya panggil dia. Jauh lah, jarak dia quite jauh. So nyonya tu panggil dia macam, terus dia macam okay, dia pergi kat nyonya tu. Dah sampai nyonya tu, terus nyonya tu tunjuk sana. Terus dia pergi daerah sana, dia tengok, apa dia nampak is nyonya tu yang tunjuk dia tengah baring kat sana. Terus dia macam tu terus dia straight away terus macam panggil yang lain dapat, dia tunjuk, terus tu dia diam. Satu hari dia diam. Terus besoknya orang pun tanya, macam mana kau boleh jumpa dia ni? Apa yang kau boleh sampai ke sana semua? Heran. Dia tak cakap lah, dia just macam nak brain tu benda kan. Dia diam. Besok tak salah besoknya baru cerita, aku nampak nyonya tu sendiri yang tunjuk yang dia kat sana. Wow. So ni bomber punya cerita. Ni ada bomber, ni pun ada firefighters ni. Oh, you kan? Fight. Nextnya boleh sembung Okay, kita last cerita boleh? Last last cerita. Okay, kita semua cakap last cerita ni last cerita, kita dah nak masuk sejam ni, tapi mungkin semua tak puas hati tau diorang. Kalau siapa nak Taufik datang balik, okay, taruh kat bawah sekarang. Kita nak Taufik. Lepas tu kita ajak dia pergi mana tau? Kita buat kat luar. Kita buat kat Guilin. Cantik. Dia kan dia tak nak pun dia nak. Okay, menyesal lah pula cakap Guilin. Walker ni pasal. Okay, macam taruh. Okay, set. Okay. Still. Okay, last cerita. Saya tak bagi berapa seram punya. Yang seramnya nanti, kalau nak tahu, Guilin. saya
So saya bilang ni bombernya juga. So cerita ni berepisod lah. So kita bomber ni, kita ada station dengan fire post. So cara fire post ni is semua orang akan datang kerja pukul 8 dekat fire station. Lepas tu akan naik Red Rhino pergi fire post. So fire post ni 24 jam beroperasi lah. Tapi ada berapa jam ni pagi ni tak ada orang. Pasal apa? Bomber semua balik pukul 5 pagi. Pasal pukul 8 orang masuk kan. Jadi 5 pagi, 5 lebih diorang keluar, patah balik station. Ambulance patah balik sebelum pukul 8. So ambulance pukul 8 lebih tukar shift. Fire bike yang naik motor tu, diorang keluar lambat sikit lah. Dia between ambulance dengan apa nama dia, dengan firefighter yang bawa Red Rhino. Tapi kalau sampai dulu, fire bike sampai dulu, kira dalam pukul 10 pagi, fire bike sampai dulu, lepas tu kadang-kadang ambulance sampai dulu ataupun firefighter naik Red Rhino sampai dulu lah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita nak pergi fire post ni, naik Red Rhino, saya punya lagi satu encik lah, dia kerja semalam. Dia kata, siapa nanti pergi ni punya fire post lah? Dia kata, habis. Saya kata, saya dengan lagi satu encik lah, Cik Asal. Terus, mana encik kau? Dia panggil, Kit, nanti kau jaga-jaga kalau kau kat sini, Cik Asal. Semalam kita dah kena lah. Okey. Saya dah pernah dengar juga cerita kat tempat ni lah. Dekat ini, fire post lah, bawah blok lah. Fire post tu bawah blok. Habis, kita dah macam, okey lah, prepare. Habis saya tanya encik saya, apa pasal ni fire post lah. So one of the story lah, original story saya tak nak share pasal dia kontroversi lah. Saya tak nak, kalau masuk internet tak bagus lah. Tapi apa yang orang experience is, si fire bike ni dia sampai dulu pagi Jadi dalam pukul 10 gitu dia sampai dulu. So dia buat kerja dia, aturkan barang-barang semua. Dia duduk kat front desk. Front desk kat luar tu kira orang lalu lalang lah. Dia TV, sebelah kanan dia ni CCTV. Dari CCTV boleh tengok semua bilik tu. Sebelah kiri dia pula bilik exercise. Jadi dia tengah duduk buat hal dia, terus tiba-tiba dia rasa macam benda terapung dekat bilik exercise. Terus dia macam, ni apa barang dia macam jeling lah. Dia jeling, sekali nampak apa tau? Penanggal. Pagi penanggal. Terus nak penanggal tak apa, habis terus dia call op center, kira yang control SDF punya gerak-geri apa hari ni kau gimana semua kan. Kata op center, dia call op center, dia call station semua, aku nak balik, aku tak kira kau cakap aku apa, aku nak balik. Cakap apa pasal ni? Aku nak balik. Cakap apa pasal? Dia macam, aku tak kisah, aku nak balik. Dia letak telefon, kira dah darurat lah pasal kau langgar. Orang kata kau kena stay kat sini, tapi kau balik je kan. Kira dah darurat lah. Dia dah sampai gitu macamnya gila lah. Tapi dia tahu orang tak akan percaya dia. Yang bagus ni dia rekod. Dia ambil handphone. Saya tak ada lah tu video. Time saya NS pun diorang tak ada tu video. Tu banyak orang cakap benda sama. Dia keluarkan handphone, dia rekod CCTV. Terus dia dah happy kan, dah rekod. Dia keluar, dia pergi belakang nak ambil beg dia. Sekali benda tu atas beg dia. Apa ada, dia grab lincah-lincah. Dia naik dia punya motor, dia patah balik station. Dia kata, apa pasal kau ni? Kau apa pasal? Kau jangan cakap aku gila, ni benda, ni video. Kau tengok, kau sendiri cakap lah. Sendiri tengok, sendiri boleh fikir. Tu dia tengok, ops lah. Tak nampak apa entity tu, tapi nampak macam lampu tu. Ops lah. Ops. Tapi in real life dia nampak benda lain. Nampak benda tu terapung-terapung. Tu bila nak ambil beg, benda tu atas beg dia. Cari cara apa dia boleh ambil, dia balik. Pandai pula dia cover dia jadi ops Jadi orang kalau nak tengok macam alah ops je apa. Tapi okey lah, diorang took it seriously lah. Diorang lepas tu sema tempat tu lain, different religion datang sema tempat tu. Okey. Bagus. Tapi apa-apa pun, terima kasihlah kepada semua firefighter lah ya. Dia bukan fight api, tapi fight benda-benda macam ini juga. Secara kita tak tahu. Pernah dapat call dekat daerah Bukit Panjang, Bukit Timah, Bukit Panjang tu ada satu jalan tu kan. Daerah situ lah. Habis dapat call tu, kadang-kadang ada call dari polis. Ada kadang-kadang dapat call dari kira macam joint force lah. Ni call polisnya dengan bomber punya. Ni orang call polis, help, got woman jumping from tree to tree. Tu diorang datang, cakap ni apa ni? Datang je, orang dah call kerja, datang je. Datang driving, polis opposite side. Polis kata, abang, balik. U-turn, diorang mau balik. Nampak? Macam ada apa, assistance no longer required, balik.
Tapi dia tak nampak apa-apa tak lah. apa-apa. Polis tu mungkin dah kena lah. Okay. Polis tu dah warning, bang balik U-turn bang. Okay. From one tree to another tree. Woman jumping from tree to tree. Macam? In baju tidur. In baju tidur lagi. Okey, itu je untuk hari ini. Terima kasih. Kita cakap last story, dia sambung lagi extra story. Maknanya dia tak sabar nak bercerita. Jadi, korang, kalau nak taufik, second part kita boleh buat kat luar. InsyaAllah. Kalau cuaca baik, kita buat kat Gwilin Okay, insyaAllah boleh. Kenapalah pula aku sebut-sebut Gwilin ni. Ataupun kita tempat lain lah. Okey. Yang lagi gelap. Sebab tu saya ada lamppost. Kalau suka lamppost, tak suka. Ada. Bila ada tempat ada lamppost. Okay. Tak nak yang lamppost, tak nak yang baik panjat. Okay. Anyway, itu saja. Terima kasih banyak. Seperti biasa, tamu yang datang tak akan pulang tangan kosong. Ambil. Terima kasih. Boleh Boleh. Okay. Dan ni pula daripada Detektif MSG pula. Daripada The Malay Council. Sorry, teronyok sikit sebab terima kasih. kita tak bawa ni, tak nampak nanti. Terkepung your face. Ni. Tak nampak sorry. Dan ni daripada tote bag. Bag berpuaka. Ni kalau dia jalan kan, kau nampak gitu je. Tak lagi berat lah kosong tapi rasa berat, tak ada berisi lah. Berisi biasa kita dah baca-baca. Dah ada ni Haikal kan sekarang dah into ruqyah. Basah-basah mungkin dah spray Basah? Basah-basah dah spray ada ni Tak basah lah, sejuk aircon. Taklah action dia. Action. Ya. Dah ni diruqyahkan. Ada rasa aura dia. Ada datang balik lah. Taklah. Okey. Itu je. Okey, terima kasih banyak Taufik dan korang semua, terima kasih kerana sudi bersama Poker. Ingat, biasalah kalau korang nak kita bawa si tamu kita hari ni kan ke tempat lain untuk sambung cerita, sila komen kat bawah ni. Okey, yang dah bagi ketentu sumbangan, terima kasih banyak. Semoga Tuhan saja yang balas budi baik awak. Dan terima kasih juga kepada semua pihak penaja. Jangan lupa call them sebab diorang akan bantu anda untuk dapatkan rumah idaman awak. Dan sekali lagi, bagi korang yang tengah sakit sekarang, korang sihat, jangan lupa makan ubat, jaga diri, banyak berdoa. Semoga kita kat sini pun doakan anda semua sihat, sejahtera. Okey, jaga diri, jaga hati dan jumpa lagi minggu depan. Poker tak kena usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, penonton puaka sekalian. Kita pada sesi yang kita dengar cerita-cerita tentang uniform group. Banyak cerita-cerita yang kita dengar dan kita akur yang cerita tu memang benar dan menakutkan. Tetapi orang kata jangan lemah semangat kerana itu pekerjaan kita. Takkan kita nak berhenti kerja sebab kerana benda-benda ini berlaku. Dan ada juga yang sampai kena gangguan, sampai affect dia punya mental health dan sebagainya. Okey, baik. Di antaranya, kalau kita kerja tempat yang shift, kemudian tempatnya seram-seram, pertama kita kena ada ilmu yaqin. Kemudian kita kena ada ainul yaqin. Kita kena ada keyakinan yang perlu melihat. Contoh tahap ilmu tu kita belajar baca macam mana, cara-cara dia berpandukan kitab dan guru. Haqqul yaqin yang terakhir, keyakinan yang betul-betul yang teramat sangat. Yakin pada Allah yang tak ada goyang punya. Bila kita dah faham ilmu, kita dah ada pengalaman, kita amalkan, kita redha. Kerana tempat pekerjaan macam tu, nak tak nak kadang kita diuji. Kalau contoh nurses, saya dengar banyak cerita. Lagi-lagi kalau tempat tu dah you seorang. You pass by tempat yang aisle yang panjang lalu. Kita dengar macam-macam cerita. Bagi saya bacaannya sama. Bacaan ni dia tak ada yang lagi powerful selain daripada Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. You kena baca ayat yang standard. Mudah di antaranya, kalau Rasulullah SAW, di antaranya kalau jin yang paling dahsyat sekali, Ifrit. Ifrit ni dia pantang dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Mu'awidhatain. Dia tak boleh kena ni dua. Jadi you boleh cuba. Since you dah baca panjang-panjang ataupun kadang dah nak kena ganggu, tak sempat nak baca semua, Al-Falaq, An-Nas baca dulu. So you tahu you akan pass by tempat yang gelap, you kena ambil some tools ke apa, maka baca. Cuba. Boleh? Dan di antaranya kalau disarankan, jangan seorang-seorang. Kalau boleh bawa member lah. Jadi kalau kena, at least dua-dua kena. Taklah, gurau saja. InsyaAllah. Paling penting saya doakan tak kena lah. Paling penting. Boleh? Dan siapa yang kerja dalam uniform group, kena kuatkan hati dan jiwa kerana itu sumber pencarian rezeki you. Kalau boleh, jangan takut dengan benda ni sampai dia affect kehidupan kita. Yang penting sekali kita takut kepada Allah SWT dan bukan mereka.
InsyaAllah. Alhamdulillah. See you next week ya guys.